sampaikan di pondok pengawal awal tu tadi? Apa? Tanya. Ke mana? Bawa penceramah. Oh, okey. Nampak cara dia tu. Sedekat dekat Banting, satu program suka surau tu, yang jaga parking tu sokok macam ni. Dia nampak kita Aziar datang, dia suruh balik. Wajar dia. Dia tak nampak dengan kita. Memang cermin tu gelap sikit lah. Gelap sikit lah. Sebab tak nak nanti, sebab banyak kali dulu kalau tak tinted macam tu, dekat traffic light tu ada yang tak boleh kawal perasaan. Bila berhenti sini tu, lepas tu dia kejarnya kereta aku ni, apa hal lah. Susah betul. Tapi yang itu yang paling tak boleh lupa yang dekat Sarawak itulah. Kat Sarawak ada non-Muslim tu keluar dari restoran Laksa Sarawak tu. Dia cakap, ambil gambar boleh? Kata, yang non-Muslim tu kata, boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata agak-agak lah. Saya punya terkejut lah kan. Nak bukan kata saya buat cerita nak. Ramai orang cakap Samsul Ubat ni buat cerita kelakar-kelakar ni semua nak bagi orang gelak. Cerita betul. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Superintendent Nur Azlan bin Muhammad Nur, Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa. Dihormati DSP Kamariah binti Jamaluddin, Timbalan berbahagia Komandan Latihan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa. Yang dikasihi lagi dihormati Pengerusi Perkap Puan Kertina binti Syarani. Yang dihormati Puan ASP Nurul Emilia binti Zul Malik. Betul Risau ni. Salah sebut kan, langsung tak panggil kita kan. Yang dihormati ketua-ketua cawangan semualah semua pegawai kanan polis, pegawai rendah polis, pegawai awam polis, tangan ahli perkap dan hadirin yang dikasihi sekalian. Jangan betulkan televisyen anda. Suara saya memang macam ni untuk dalam tempoh beberapa hari ni. Itu macam tak apa sihat sikit. Tapi alhamdulillah suara masih boleh keluar. Saya pernah ceramah dulu pun dalam keadaan dah janji kan, pergi jugalah. Saya jenis tak suka batal program. Pernah saya ceramah tu dengan suara pernah sama lagi teruk benda ni kan? Jadi saya ceramah jugalah sebab nak habiskan 2 jam tu, sebab dah janji orang pun dah datang kan. Jadi hari ni alhamdulillah sebabkan booking Samsul Ubat tarikh ni, jadi nak katakan hijrah pun hijrah, nak katakan kemerdekaan pun memang bulan kemerdekaan, esok dah cuti dah, ramai yang cuti dah. Jadi disekalikan, dijamakkan dua tu, hijrah satu kemerdekaan kan, jadi 2 dalam 1 kan, hijrah. Jadi dua-dua ni ada kesan langsung dalam kehidupan kita, kesan langsung. Saya yang travel hari-hari, polis pula memang anggota polis lagi lah kan, berhijrah, kejap tukar sana, kejap bertukar sini, bertukar tempat kan. Hijrah ni bukan satu benda yang asing lah dalam hidup manusia. Cuma tinggal lagi orang tu nak berhijrah atau tidak, itu saja. Kadang-kadang manusia dia tak nak berhijrah sebab dia rasa dia okey dengan tempat tu. Macam tu juga orang tak nak berubah sebab dia rasa dia dah okey. Dia rasa dia okey, dia tak boleh terima apa yang orang tegur dia. Jadi macam tu juga saya ke sana kemari, saya tengok macam-macam saya jumpa kan. Sebab dah tahu, kalau ceramah dekat untuk anggota polis macam ni, kalau ceramah untuk tentera macam ni, kalau untuk penyawat awam macam ni, kalau swasta lain pula, pattern dia lain pula kan. Ada pula tu, ada tu
Macam dekat sini dia okey je. Tak lah Ustaz, tak payah risau sangat pasal pangkat-pangkat tu, sebut je nama ni sudah kan. Jadi tiap-tiap orang adalah cara dia kan. Jadi makna kita kena membiasakan ni. Bak kata orang, kek mana anjing menyalak kat situ biar awak manjat kan. Pernah dengar tak tu? Itulah. Tu kata-kata adat lama tu. Kek mana anjing menyalak kat situ biar awak manjat. Maksud dia, di kat mana anjing menyalak, di situ biar awak memanjat. Maksudnya kita ikutlah kesesuaian adat, ikut tempat orang. Macam tu lah kan. Orang tu tak biasa berpantun, dia bantai berpantun, huru lah kawan tu. Dia pergi meminang kan, 2-3 kucing berlari, sudah mati kita, dia kata kan. Orang tu datang meminang, dia memang dia jenis bawa tu adat betul kan. Huru jangan main-main. Arwah abah saya dulu jadi ketua, dia selalu jadi juru cakap pergi meminang ni kan. Bila dia orang sampai, orang tu terus tanya dia minta jadi juru cakap tapi tak bagi briefing. Tiba-tiba tuan rumah tu tanya, berapa hantaran ni? Berapa hantaran kan, mas kahwin ni macam mana apa semua tanya. Arwah abah saya tak pula dia beritahu, tapi kita ni sebagai orang beradat tak boleh jawab, tak tahu saya dah, dia tak boleh jawab macam tu sebab dia wakil juru cakap, tak boleh jawab macam tu. Maka dia kata, macam ni lah tuan, kami ni adik-beradik bukan saudara mara pun bukan, disuruh datang-datang, disuruh balik-balik kan. Jadi maksudnya apa? Orang tu faham lah, dia tak tahu tanpa perlu cakap, tapi makna bahasa berkias. Faham tak? Macam tu. Itu sebab orang tu dulu bukan kata, minta maaf lah saya tak dapat nak timba pinangan. Dia tak cakap macam tu. Anak saya ni ialah masak nasi pun mentah lagi. Orang tolu pun sampai ke maghrib tak masak. Tak apa hal lah kan. Macam tu kan. Makna dia dalam kata halus dia tak boleh nak terima lagi. Betul lah, macam tu lah. Tapi bukan tu lah cerita kita hari ni. Tapi itulah, sebenarnya itulah isu yang paling besar dalam negara kita. Yang saya sebut ni, isu yang paling besar dalam negara kita. Iaitu bila kita sebut hijrah satu kemerdekaan, isu yang paling besar dalam negara kita tentang bab merdeka ni adalah isu adab. Isu adab. Contohnya kita bukan cerita pasal politik, bukan. Kita tengok dalam parlimen, terjerit sana, terjerit sini kan. Kita tengok pula dekat sidang DUN, macam tu juga. Sampai ke Sultan Johor sebut macam sangka buruk, dia kata. Kemudian kita tengok pula di sekolah, macam mana guru-guru kata dalam PDPR, anak murid saya berapa ramai yang ada hari ni, klik-klik. Seorang, 2 orang, yang ada pun tutup kamera. Kenapa tutup kamera? Dah habis data. Sebenarnya bukan habis data, main game. Tutup kamera. Kejiranan pun dah tak ambil berat antara satu dengan yang lain. Yang jiran tak ambil berat antara satu sama yang lain. Sebab apa? Sebab sibuk mementingkan diri sendiri. Itu yang berlaku di Putrajaya. Di Putrajaya dah 5-6 hari mati baru tahu. Dah bau busuk baru tahu jiran tu mati. Dulu tak pernah dengar isu macam tu. Dah tak tahu orang mati dalam rumah ni. Tak pernah berlaku. Kalau sehari tak nampak tu orang dah risau dah. Pergi tengok apa hal lah. Dia dah lah duduk seorang-seorang. Ambil berat. Ini dah berapa hari, dah busuk baru tahu. Dah bau busuk baru tahu, baru sedar ada orang mati dekat dalam rumah tu. Bau busuk. Apa hal ni, apa hal? Busuk betul. Cek, rupanya dah mati. Jadi inilah keadaan yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Yang mana kita lihat manusia mementingkan kebenaran semata-mata tanpa memikirkan apa yang sepatutnya kita perlu ambil berat, apa yang patutnya kita cakna, kita biarkan. Itu sebab Nabi sebut tentang hari ni kan, bila sebut hijrah satu kemerdekaan, berubah ni, hijrah satu kemerdekaan tu, hijrahnya macam mana dikatakan sebagai kemerdekaan? Itu dia. Hijrah yang macam mana dikatakan sebagai kemerdekaan? Kemerdekaan ni apa? Bebas daripada belenggu, cengkaman, penjajahan, ataupun boleh membuat keputusan tanpa gangguan ataupun campur tangan anasi-anasi luar. Itu maksud merdeka. Tapi dalam Islam, kebebasan itu tidaklah pula mutlak. Kalau bebas macam tu je, itu bukan merdeka yang sebenar-benarnya. Kan? Itu sebabnya disebut demokrasi berperlembagaan. Kan? Demokrasi itu maknanya semua bebas bersuara, semua ada hak asasi yang perlu dijaga, tapi berperlembagaan. Apa maksud berperlembagaan? Maknanya ada peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi.
Itu sebabnya Buya Hamka sebut, yang mendatangkan kesan kepada kita kalau mendengarnya. Buya Hamka kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Mana konolah beza diri kita dengan borok dengan korok tu, dengan babi tu. Kan? Kalau tidak, apa beza kita dengan korok tu? Korok pun buat kerja, tapi kita kerja di sistem. Nampak tak? Kan? Babi tu semua ni sondol lah, bukan kira tu. Bogorak tu sondol lah. Sampai akan berdarah lah muncung tu. Kan? Tapi kita, bukan semua benda kita boleh buat. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua benda kita boleh, bukan semua tempat kita boleh pergi. Oh ni bebas, suka hati saya lah, saya nak tampar dia. Saya suami dia, saya tampar suka hati dia. Suka hati saya lah. Dia isteri saya. Bukan si awak, dia kata tu. Betul ke suami boleh pukul isteri? Boleh ke? Boleh lah pukul-pukul sayang tu boleh. Tapi kalau pukul dengan niat mengajar tu, tak adalah sampai berdarah, sampai koma. Kan? Domestic violence. Kan? Banyak. Boleh, ni hal rumah tangga. Itu. Settle lah. Kan? Ketua balai tu kan. Kawan tu dah patah riuk lah kan. Contoh lah kan. Contoh lah kan. Tapi ada yang perempuan tu dah bangkak-bangkak muka. Yalah, saya yakin dia boleh berubah. Sayang dengan lelaki. Macam mana? Kan? Jadi makna kata, adakah itu kemerdekaan? Sedangkan Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Penjara punya untuk orang Islam ni. Dunia ni penjara. Kenapa pula penjara? Sebab penjara ada peraturan. Dan Nabi ada sebut juga, kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah cetaka. Kan barulah betul kan, asyik saya je kan. Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah koma. Dan semua koma, tak boleh jawab, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak tu, dia macam tu kan. Kebebasan sebenar seorang mukmin, seorang yang beriman adalah kematian. Itu Nabi sebut. Mati tu barulah selesai masalah dia. Sebab dia tak payah fikir peraturan. Tak ada peraturan, orang mati dah. Bila dia dah mati, dia tak boleh buat apa. Orang yang mandikan dia, orang yang balut dia, betul salah pun bukan dia nentukan. Kanan sikit, dia tak boleh cakap dah. Kita yang balut dia, pegang dia ni lah, mandikan dia macam mana, jiruskan daripada kepala ni macam mana. Lepas tu mana orang yang pandai tu kan, kena pula najis dia tak berhenti keluar yang mayat ni. Najis tak berhenti keluar. Tu mana yang pandai belajar, yang belajar ilmu tu. Alah, macam mana berak banyak pula. Itu orang tak belajar tu. Tapi mana orang belajar tu, dia dengan lemah lembut, dia gosok perutnya. Mak, tolong mak ya. Tolong mak ya, keluarkan semua mak ya. Ni kita nak mandikan mak, nak siapkan mak ni. Cakap dengan jenazah tu. Cuma jenazah tu tak nyaut lah. Kalau menyaut, mau dia pula jadi mayat lepas tu. Kan? Tapi memang betul. Kan? Beza orang menguruskan jenazah. Tu sebabnya saya sepatutnya tahun lepas kena pergi ke Melbourne. Saya dah pergi Melbourne sebelum tu, tahun sebelum tu. Patutnya tahun lepas pergi Melbourne bawa mak saya dengan maklum saya untuk mengajar tentang pengurusan jenazah secara ilmunya, dengan ilmu yang betul-betul kan. Sebab kan, dia kata orang Melbourne mengadu dekat mak saya masa pergi kali pertama tu. Orang Arab kat sana, dia pergi Melbourne tu menguruskan jenazah macam menyiang ikan. Dia terbalik, terangkup, kasar betul. Sampai kawan tanya, kenapa kasar sangat? Dia kata, jangan risau, dia tak kasar apa. Sabar tak? Orang Arab jawab macam tu. Tu ada. Kan, jadi itulah dia, hidup kita hari ni. Dunia penjara bagi orang mukmin. Semua ada peraturan. Kalau dalam penjara lah kan, macam penjara. Kat lock up tu kan, makan ada time dia. Kan, kalau kat penjara tu pun ada time dia. Dinding sekat itu, katil dia macam tu. Kalau ada katil pun lah, kadang-kadang bagi kat bawah je. Ada tu toilet pun situ je, mana ada dinding. Bayanglah ada satu kompleks penjara lama di Seremban. Satu blok lama lah. Dengannya nak guntuh, nak ganti blok baru. Blok-blok lain dah baru dah. Blok-blok ni ada satu blok ni. Jamban pun tak ada. Dia letak baldi je. Saya membayangkan, ya Allah macam mana tu. Lepas tu dia cebok pakai air botol mineral yang 2 liter tu. Saya fikir, ya Allah. Dan pegawai penjara tu, sejam 2 jam sekali macam tu dia akan tukar baldi lain. Tukar baldi lain macam tu lah.
Saya fikirkan, ya Allah, Abah, janganlah aku macam ni. Janganlah aku buat hal sampai masuk dalam ni, ya Allah, macam tu. Saya lalu tu kan, dia, Ustaz, terkenal pula dia aku. Allah, macam tu kan. Macam tu lah kan. Lepas tu saya katakan, bayangkan, ada syarat-syarat dia. Kita kena ikut peraturan. Kalau keluar pun boleh pergi kat kawasan lapang yang dah ditentukan je. Kalau hari-hari kena buat kerja, yang seorang buat songkok, seorang bertukang, seorang buat PPE. Hari tu kan, waktu bukan main buat PPE kan. Makan pun bukan boleh pilih. Tuan, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak. Cubalah buat macam tu, tak kena pijak kan pegawai penjara tu kan. Kan tak dapat, semua ada peraturan. Macam tu lah juga hidup kita, ada peraturan. Jadi bila kata kebebasan ni, orang kata kemerdekaan, hijrah satu kemerdekaan adalah hijrah yang sebenar. Hijrah yang sebenar. Kita tengok peristiwa hijrah Nabi. Peristiwa hijrah Nabi, Nabi keluar daripada rumah, Nabi nak pergi Nabi meninggalkan kampung halaman. Tapi sebelum peristiwa hijrah Nabi, berlaku juga satu peristiwa besar, namanya Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj kan semua tahu. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, yang bagusnya, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Dia risau penceramah, kalau dia tanya dia jawab balik. Dia risau. Ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril temankan. Bila malaikat Jibril temankan, dia beritahu, tu Bukit Tusina tu. Itu Baitul Laham. Kau nampak tak? Itu tempat Nabi Musa bin Wahyu, itu tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Tu kau nampak tu Yathrib. Mana Yathrib? Kenapa? Nanti tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah tahu dah. Dan Nabi tidak pun tidak. Nabi tak ada Nabi tak ada apa halak kata. Nabi hijrah apa cer? Nabi tak tanya. Sebab dah Allah suruh, pergi je. Adalah kebaikannya. Bila Allah tanya, cuba kita baca macam tu. Tiba-tiba dapat surat pertukaran kan. Dengar dah. Aku dengar, tak lama lagi kau kena tukar. Ya ke mana yang kau? Betul, confirm. Aku dengar sendiri. Daripada Tuan Azlan kita. Ini sumber besar ni, kau cakap betul. Betul. Buat apa aku nak tipu kau? Kau mungkin bertukar daripada Rawang hantar ke mana? Ulu Temeling. La ilaha illallah. Kau biar betik kau. Surat tak keluar lagi ni, dia pergi jumpa Tuan Azlan. Tuan, betul ke Tuan? Saya nak tahu Tuan, betul ke Tuan? Saya dengar. Itu belum confirm. Mana ada? Itu standard bos jawab tu. Kan, itu biasa kan. Sekali bila keluar surat, dia mulalah buat surat kepada Tuan Azlan ni. Dia katakan, mohon jasa baik untuk mohon penangguhan selama 14 hari bagi menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Tu helah tau, delay dalam tempoh 12 dan 14 hari tu. Segala ketua polis negara semua jumpa, minta tolong batalkan pertukaran tu. Itu ada setengah orang macam tu lah. Bukan hanya PDRM lah, semua yang kerja-kerja ni kan, macam tu. Tapi sebenarnya saya tengok macam Tuan Azlan sini pun bukan asal sini kan. Tuan Azlan asal mana? Penang kan. Tapi dia biar kita pergi tempat jauh dulu. Nak pencen semua balik negeri sini kan, macam tu. Ni awal-awal lagi nak dekat, nyampah betul. Macam cikgu nak dekat dengan rumah kan. Pergilah je jauh sikit. Sarawak, Batang Lupa pergi. Sarawak, Sabah kan. Macam tu. Tapi itulah dia kan. Tapi nak bezakan cara. Nabi kena tinggalkan kampung halaman ni. Tak pernah berlaku dalam keadaan Nabi kena tinggalkan kawasan untuk pergi selama-lamanya. Kan? Jadi bila sampai perintah hijrah Nabi dah bersedia. Nabi beritahu Saidina Abu Bakar minta teman. Maknanya hijrah ni perlu ada teman. Maksudnya kena ada apa? Kena ada support. Tu pengajaran dia. Bila nak berubah mesti ada support. Tu penting pengajaran pertama. Aku ingat aku nak pakai tudung lah. Jadi kawan pun support. Elok tu, tapi tudung macam mana kau nak pakai? Bawal, siakap, Datuk K, tudung saji. Kau cakap betul-betul. Kau jangan malukan orang kan. Kalau tudung tu pakai tudung, kawan pula yang support tu pakai tudung pakai, tapi
Kalau boleh, kau kena faham falsafah pakai tudung ni dalam Islam ni, aspirasi dia apa. Islam ajar kita ni menutup aurat, bukannya balut aurat. Maksud kau? Maksudnya kadang-kadang orang pakai tudung tapi bajunya ketat sangat sehingga menyebabkan orang tak perasan dah tudung tu. Sebab orang fokus pada tempat lain yang sangat memancar dan ketara. Tu tadi pun tanya baju per cap dah baru dah dia punya material. Kan saya pun dulu kan macam BSN punya tu kan, yang kain lusuh tu kan, macam tak tukar-tukar bertahun-tahun kan. Ni sekarang ni okey lah, cantik macam tu, bagus kan. Maknanya dia maintain identity kan. Okey, dia macam ni maintain identity per cap daripada jauh tu per cap. Kat kedai makan ni per cap orang tahu dah kan. Iya, jadi mana kata adalah perubahan dia. Jadi mana kata pertama mesti ada support, dia akan bagi tahu mana yang buruk, mana yang baik kan. Keduanya, bila Nabi nak berhijrah kan, Nabi ada yang sebut Nabi ni pelarian. Tak betul. Kalau Nabi ni pelarian lain, tentu tak tahu mana kita nak pergi, mana kita nak pergi, nak duduk mana dulu. Tak. Nabi dah tahu daripada awal Nabi akan kalau ikut nak bunuh Nabi, bukan baru hari itu orang nak bunuh Nabi. Lama dah orang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi nak keluar bukan sebab nak lari, tapi Nabi menyahut apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya meninggalkan Mekah pergi ke Yathrib. Tapi bukan senang. Nabi nak keluar je, keliling rumah Nabi dah dikelilingi oleh musuh-musuh kan. Tentera kafir Quraisy siap sedia nak bunuh Nabi, yang mana habuan yang ditawarkan 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Tapi Nabi dengan tenang keluar ikut pintu depan. Bila Nabi keluar, Nabi pandang tentera tu, tentera pun pandang, tapi tidak dapat melihat Nabi. Allah Ta'ala bantu. Nabi siap buat macam ni depan tentera tu, tak nampak dia. Ambil pasir letak kat kepala dia tu, tak nampak. Melurut pasir kat muka tu, tak rasa. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam surah mana? Yasin. Kan dibina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka, dan mereka tak dapat melihat. Afala yubsirun, mereka tak dapat tengok. Kan? Itu sebab ada ustaz tu kata baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Jadi adalah yang amal baca. Kena jugalah ustaz, ikut jalan lama untuk kena juga. Sebab polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Jadi polis tu nampak kita yang tak nampak dia. Kau ingat polis tak mengaji kan? Dia dah ada baka ni mengaji, rajin kan tu, jangan main-main kan. Tu. Tapi taklah. Jadi bila Nabi keluar, ada seorang masyarakat rakyat tempatan Quraisy, dia nampak Muhammad lalu tadi pun kau tak tangkap dia. Depan kau mana ada, depan kau dia lalu. Tak ada lah, mana ada, kau jangan nak bohong. Aku duduk daripada sini tak nampak pun siapa keluar dari rumah ni. Lepas tu dia pun arahkan, kau pergi, ni polis awam. Apa tak pekerja awam, polis awam ni, peringkat ni, pejabat ni. Pergi tengok. Dia pun tinjau. Elok tidur. Siapa yang tidur tu? Saidina Ali. Saidina Ali tidur gantikan tempat tidur Nabi. Cuba kalau kita sanggup tak? Belum tahu lagi kan. Kau nak matilah seseorang, janganlah babitkan orang. Tak, sebab semua nak terlibat dengan peristiwa hijrah tu. Dan kemudian bila Nabi keluar, Nabi terus menuju kepada gua Hira lah. Tu sampai Nabi timur wahyu tu bukan gua Hira, gua apa? Gua tempurung apa? Gua apa? Gua Sur. Nak jawab tu lah tadi tu, tapi takut salah. Itu masalah kau tu. Cakap je lah. Kat Gua Sur. Masalahnya dekat Gua Sur. Jadi nak tunjukkan, nak membuktikan Nabi bukan lari, Nabi memang plan ke sana.
Pergi ke Gosur, duduk di Gosur tu, betul ada bantuan Allah Ta'ala, ada burung merpati buat sarang, buat sarang dekat situ. Lepas tu labah-labah pun buat sarang tu, supaya nak tunjukkan seolah-olah dah lama tak ada orang lalu situ, tak ada orang duduk dalam tu. Jadi sebagai membuktikan Nabi tak, apa orang kata, memang Nabi dah plan. Sebagai bukti kan, kita tengok ada tak telefon dah time tu, dah ada grup WhatsApp tu agak-agak tak ada kan. Mana tahu kalau Sayyidina Abu Bakar, kau tolonglah hantar makanan kan. Dia beritahu ke anak dia Asma, hantarlah makanan, lapar pula, kau naik atas, lepas tu 10 langkah ke kanan ada satu gua, Gosur nama dia, Abah dengan Nabi ada kat sini. Tak, Sayyidatina Asma dah tahu dah kat mana nak tuju. Masalahnya Gosur ni, siapa yang pernah pergi haji, pergi umrah, Gosur ni tinggi dia dekat atas tu, nak naik tu bukan senang. Sekarang ni dah ada dah denai-denai anak tangga, dah ada. Dulu mana ada? Dulu nak daki batu-batu tu, dan dengan tahap Sayyidatina Asma naik ke atas tu, fizikal dia macam mana? Sayyidatina Asma ni sedang syarat mengandung 9 bulan. Pengorbanan. Baiklah. Hantar makanannya. Amir Fuhaira hantar maklumat. Dan setelah 3 hari, Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar mulakan perjalanan dengan dipandu. Juru pandunya siapa? Abdullah bin Uraikid, pada ketika itu bukan Islam. Bantu Nabi mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Jadi waktu kalau kita pergi umrah, pergi haji, siapa yang pernah pergi umrah? Angkat tangan. Siapa pernah pergi umrah? Okay, insyaAllah. Yang lain tu insyaAllah tak lama lagi, saya doakan, tak lama lagi pergi. Yang bukan Islam tu insyaAllah tak lama lagi ngucap, insyaAllah, amin. Saya rasa lah ada kan. Tapi betul, siapa yang pergi umrah, dia naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah 5 jam. Dalam bas mesti tanya, lama lagi ke Ustaz? Ada orang tanya, Ustaz berapa jam lagi Ayat tak nak tanya berapa lama lagi kan. Ustaz berapa jam lagi agak-agak? Sebab dah tak tahan. Ada yang pakai kain ihram tu dah terlelap tu, betul peranjat rasa macam telanjang sebab gengan kan. Iya. Dan kita akan tengok kat luar tu, bila tengok bukit bukau tu, tengok batu-batu tu, ya Allah, macam manalah Nabi hijrah dulu agaknya. Biasanya orang akan fikir macam tu. Tapi masalahnya, yang kita tengok kat luar bukit bukau, batu-batu tu semua, bukan itu jalan yang Nabi ikut. Tu okey tu. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Memang teruk jalannya. Itulah dia. Nak beritahu apa? Cuba ingat balik saya kata, sebelum peristiwa hijrah, sebelum tu peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nabi naik apa? Burak. Kan? Sekarang kat Malaysia ada kan? Minyak ada, Burak oil. Siapa yang isi minyak burak tu memang laju betul lah. Yang mana burak ni kelajuannya lebih pantas daripada kelajuan cahaya. Bayangkan macam lampu torchlight, kita tekan, pap, terpancar lampu tu kan, dia lagi laju benda tu. Bayangkan. Boleh je peristiwa hijrah tu, ya Allah, kau hantarlah burak 2 ekor. Nampak hantar seekor menjadilah, biar aku selamat sampai ke sebelah sana, senang cepat sampai. Tapi kenapa Nabi tak minta? Kenapa Nabi tak minta? Sebab Nabi nak beritahu kita, hijrah ni memerlukan usaha. Hijrah ni bukan, tak ada jalan senang untuk berubah. Tu sebab ada pelakon tu dah buka tudung, pakai tudung dah buka balik. Sebab bukan senang. Bukan senang kan? Susah. Macam mula-mula kan, mula-mula orang, tanyalah orang yang mula-mula nak berhijab ni, nak bertudung, bukan senang. Puas mikir, campur apalah orang cakap, semua fikir. Sebenarnya tak ada pun, tu gangguan aja. Tak ada siapa pun cakap, tak ada orang macam tak ada kerja lain nak tengok kau je. Kan? Kita je yang berperasaan begitu. Macam kita lah, setan ngajar-ngajar kita kan. Kita nak pergi masjid, kan kalau aku pergi masjid kan mesti orang cakap, tak ada mana peduli engkau pun. Masing-masing ada banyak masalah nak fikir. Kan? Tapi itu memang halangan dia nak berubah. Jadi pengajaran yang nak beritahu, hijrah ni bukan satu perkara yang senang. Dia memerlukan kepada usaha, prosesnya panjang, komitmen, fokus, disiplin.
Dan yang paling penting sekali, keberterusan, iaitu yang disebut sebagai, Tuan Azlan sebut sebagai konsistensi. Saya sebut istiqamah. Macam itulah. Jadi mana memang itu cabaran dia dalam nak buah. Jadi Nabi pula sebut lepas tu, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata, tak ada dah. Hai, tak ada. Tak ada lagi hijrah. Habis yang tukar-tukar tu, tak ada hijrah. Yang ada apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Nak beritahu niat itu susah nak ditukar, jihad nak melaksanakan apa kita niat lagi susah. Contoh, dah biasa makan duit tepi, dah biasa ambil duit-duit yang di luar amanah kerja kita. Contoh, bila dah terbiasa, bukan senang nak tukar. Contoh, benda ni saya dah check dah, banyak tempat berlaku, kecuali di Bukit Sentosa. Ini tak ada, ini clear. Contohnya, satu je niat. Saya contoh, orang lelaki. Saya sebut ni mesti berubah main muka. Ni contoh. Ubah niat je, bukan kata ubah ni. Okey, sekarang tanamkan niat dalam hati, berhenti rokok. Kan? Tajuk lain tak ada. Rokok pula yang kau sentuh. Aduh, hai, katakan kan? Bukan senang. Kan tu sebabnya kan manusia bukannya tak nak berubah, tapi tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Sampai kan bila dah sakit, bila dah apa, barulah. Aduh, itulah. Tu yang orang tua tu sokok sambil cakap dengan anak dia, korang janganlah sokok. Macam mana tu? Ha? Saya tengok dekat Penang belah-belah utara, dekat masjid-masjid dia siap dekat tu keputusan majlis fatwa kebangsaan tu, hukum rokok haram, hukum dia besar. Bawah tu ada seorang tu pakai kain, pakai baju bayu, pakai kopiah, rokok tepi saya buat tu. Kan, orang Malaysia ni macam tu, dilarang berniaga di sini, bawah tu jual butang je Melayu dengan songkok. Tak ada dikira. Orang Malaysia ni dia lain. Malaysia boleh. Rokok kan senang. Sebab tu kata, betul lah apa Nabi beritahu tu, niat dan jihad susah. Niat nak berubah susah. Cuba kau niat berhenti rokok, salah, okey je, kau jangan sibuk lah. Kau berhentilah rokok. Kau rokok berapa tahun dah? 20 tahun. Duit kau rokok sehari berapa? Okey, cuba kau kira kan. Maknanya kalau kau kumpulkan duit rokok kau tu, kau boleh beli kereta yang kau pakai sekarang ni cash tau. Taklah kau tak isap rokok pun bayar kereta hutang, banyak cerita. Dia kata macam tu kan. Ada je jawapan dia. Ada jawapan dia kan. Sebab dia tak nak berubah. Bukan senang. Ada kawan saya seorang heavy smoker. Dia isap banyak, berapa batang, 30 batang sehari. Banyak memang heavy smoker. Dia jenis berbual kita ni, habis tu sambung. Habis ketuk-ketuk sambung. Tak sambung. Tak sambung. Saya nasihatkan dia lah. Saya kata, macam mana? Kau cuba buat macam ni. Memang tahu susah nak berhenti, kau buat macam ni. Hari ni 30 batang sehari. Sampai Ahad. Isnin sampai Ahad 30 batang. Minggu depan 29 batang sehari. Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi mati. Contoh. Tak sempat pun nak berhenti habis. Maka biarlah kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Allah Maha mengetahui. Ni pun nasihat aja. Nak dengar tak dengar sekali kau lah. Kan? Iya, betul, susah. Bukan senang nak berhenti, saya faham. Macam orang perempuan dah biasa gosip kan. Tak mahu dia dah. Repek dia bercakap lah. Saya lalu tadi. Tinggi kan suruh buat ni. Kan? Yang aku tak dengar, aku cakap. Aku dengar. Lalu bisik tinggi. Buka emas, bisik sebelah. Dalam TV 4 tua kan, kau hajar betul. Dah biasa.
Kan? Dia bagi remarks tu dah biasa. Dah biasa. Bukan senang nak ubah kan. Kita dah biasa. Tapi saya maafkan lah. Saya tak ada apa. Saya okey. Bila ambil gambar, Ustaz, tinggi lah Ustaz ni. Betul tinggi. Bukan baru hari ni. Dah lama dah tinggi ni. Tak usah lah cakap. Dalam TV nampak kecil. Kenapa dalam TV nampak rendah. Kau tinggikan TV tu. Dia simple je. Jangan kita mempertikaikan ciptaan Allah. Adik-beradik saya memang tinggi-tinggi semua. Adik-beradik saya semua Syamsul, kecuali yang perempuan tu, Syamira Hafizah. Itu pun kembar lelaki perempuan. Yang keempat dan yang kelima. Dan untuk makluman, saya dah kahwin. Tadi Tuan Azlan so maklum, saya dah kahwin. Sebab saya tengok cara pandang tu, cabar harap, saya kena beritahu lah. Gurau. Kan? Jadi makna kata dalam berhijrah ni bukan satu benda yang mudah. Tapi bila Nabi sebut niat dan jihad, maknanya hijrah ini kita boleh simpulkan sebagai perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jadi hijrah satu kemerdekaan. Kalau kita berjaya meninggalkan yang tak baik menjadi lebih baik, maka itulah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita tengok dalam hidup kita ni, yang paling susah nak ubah adalah sikap kita. Nabi sebut, akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Malahan, Nabi jawab, malahan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih di lautan, lemah, meletup, kena angin, meletup, pecah, terbagai, habis. Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta sangat dengan dunia. Kan? Sibuk nak rumah besar, sibuk nak kereta besar, sibuk nak pangkat besar, sibuk nak duit banyak. Tapi apakah itu menjamin kebahagiaan? Samsul Debat dari Seremban datang ke Rawang. Hanya menaiki kereta rasmi Azia. Sampaikan di pondok pengawal awal tu tadi. Apa? Tanya, ke mana? Bawa penceramah. Oh, okey. Nampak cara dia tu. Sedekat dekat Banting, satu program suka surau tu, yang jaga parking tu sokok macam ni. Dia nampak kita Azia datang, dia suruh balik. Wajar dia. Dia tak nampak dengan kita. Memang cermin tu gelap sikit lah. Gelap sikit lah. Sebab tak nak nanti, sebab banyak kali dulu kalau tak tinted macam tu, dekat traffic light tu ada yang tak boleh kawal perasaan. Bila berhenti sini, lepas tu dia kejarnya kereta aku ni, apa hal lah. Susah betul. Tapi hari tu yang paling tak boleh lupa yang dekat Sarawak itulah. Kat Sarawak ada non-Muslim tu keluar pada restoran Laksa Sarawak tu. Dia cakap, ambil gambar boleh? Kata, yang non-Muslim tu kata, boleh, tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata agak-agak lah. Saya punya terkejut lah kan. Nak bukan kata saya buat cerita nak. Ramai orang cakap Samsul Debat ni buat cerita kelakar-kelakar ni semua nak bagi orang gelak. Cerita betul. Cerita saya bawa semua dalam ceramah saya, insya-Allah cerita betul. Bukan cerita dari reka-reka. Saya pun tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi pergi bilik air tu cek jugalah tang mana. Tang mana sama. Tang kegelapan tu kan tak tahu lah kan. Rupanya lepas tu malam tu perempuan tu memang detect saya lah. Bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof. Agak ni berperasan malam tu. Dia tengok balik, lah lain agak macam tu lah kan. Saya tak boleh bilang, gelak semua orang yang dengar masa tu. Itulah biasa kan. Biasa. Saya masa pergi dekat Seremban tu lagi pula, si minyak pelakon kan. Ya, pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka mask. Saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan.
Oh Allah, macam-macam lah nama ada sekarang ni. Semenjak pakai mask ni. Kan itu dah pakai mask. Kalau buka dah tak lama lah kan. Agaknya lah. Kan? Jadi mana hidup kita ni satu, bila nak berubah ni berubah buruk pada baik, baik pada lebih-lebih baik. Dan bila tengok rupa-rupanya apa agaknya yang kita nak buat dalam hidup kita ni. Itu sebabnya tengok balik perubahan yang kita nak buat. Kata Abu Lais As-Samarkandi sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Kan ada 7 perkara yang kita kena tengok. Pertama, tengok dari segi lisannya, kata-katanya. Sebab tadi saya kata kadang kita ni sibuk nak jadi kaya, sibuk nak jadi itu, sibuk nak jadi ni. Tapi akhirnya tu sebab saya pesan kat semua, jangan sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana akhirnya kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep kan? Bukan semua boleh dinilai dengan harganya. Ada orang rumah besar tapi dia tak bahagia sebab dia tak ada zuriat. Ada orangnya tu. Ada orang tu pula anak ramai tapi bilik tak cukup. Pada dia kalau bilik banyak tentu bahagia. Sebab rumah tu kecil, nak bilik banyak macam mana? Kalau kau tidur berdiri ke? Contohlah kan. Kalau ada orang macam tu, ada orang dia ada kereta kecil nak kereta besar, ada orang nak motor besar. Macam-macam impian dalam kepala kita ni. Tapi kita terlupa. Adakah dia baik untuk kita? Tu je. Ada orang tu kata, bilalah aku ni nak dapat anak lagi. Lagi tau, sebab anaknya dah ada. Anaknya berapa? 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi bayangkan orang yang belum ada anak, kan? Bahagia tu yang penting. Ada orang tu dia belum ada anak, tapi rupanya bila fikir-fikir agaknya hikmah dia, Allah bagi peluang aku dengan isteri aku boleh jaga mak dengan baik-baik. Rupanya maknya tak sihat, ayahnya belah sini pula pun tak sihat, jadi dia je boleh jaga. Memang sakit hatilah adik-beradik, engkau tu tak ada anak bolehlah jaga. Ya Allah, mulut kita dah lah tolong jaga, dia cakap pula macam tu. Sabar banyak-banyak. Kan? Iya. Itu sebab saya naik kereta Aziah pun susah, naik kereta besar pun susah. Orang bercakap, kan? Naik kereta besar, besar kereta dia. Belagak. Naik kereta kecil, susah hidup dia sekarang. Susah. Semua tak betul. Jadi akhirnya hidup kita ni apa? Untuk malaman semua yang hadir, akhirnya hidup kita ni apa? Hidup kita ni biarlah ikhlas, senang. Ikhlas, maksud ikhlas? Sama sekali tidak mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia. Mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Minta lah aku dapat APC tahun ni. Jangan risau aku tak dapat. Bila harap macam tu, memang tak dapat. Orang yang dapat tu semua tak harap. Tiba-tiba dapat. Dapat tahun ni. Oh, macam tu kan. Dia punya bodek daripada subuh sampai isyak tak dapat. Sebab bukan senang nak bagi APC ni. Mesyuarat tu ketua-ketua jabatan, ketua unit semua bagi pandangan. Dia ni okey tak? Okey lah. Dia ni dulu ni macam ni. Dia ni baru dapat. Oh ya ke? Bagi dia ni pula boleh. Dia ni janganlah. Bincang. Akhirnya orang ni yang dapat. Tak masuk dah senarai awal pun. Sebab apa sebenarnya? Sebab rezeki siapa tentukan? Allah, pandai pun jawab. Yang marah tu kenapa? 3 hakikat rezeki yang semua orang kena faham bila kata pada Allah tu kan. Yang pertama, Allah tentukan puncanya daripada mana. Ada orang rezeki daripada naik pangkat, dia jadi superintendent. Contoh gaji dia berubah kan? Tu satu contoh punca. Ada orang tu punca dia apa? Dia kerja polis biasa je, dalam perkep pun AJK biasa-biasa je kan, cuma ada baju je kan. Tapi dia dapat kahwin dengan suami yang berada sikit. Tu punca rezeki juga. Rezeki kahwin. Ada orang rezeki dia anak ramai. Anak rajin pula tu. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam menyaut beranak lah. Alhamdulillah, rezeki dia mudah. Kadang tak bagi salam pun, tepuk nyamuk pam, jadi beranak. Ya, yang faham, tak faham sudah. Rezeki dia bila? Rezeki dia anak, rezeki dia pada anak, kan? Macam sekarang kan, bila anak dah besar-besar kan, dia pun hantar mesej tu, makluman semua hari ni dah pun masuk 28 hari bulan, 29 hari bulan.
Masih ada anak-anak mak yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Kejap tereng masuk notification, duit masuk tereng masuk kan. Bayangkan 10 orang anak, seorang bagi 500, tak 5,000. Contoh kan. Ada orang tu punca rezeki dia macam tu. Tu satu, punca rezeki Allah tentukan. Kedua, Allah tentukan kadar dia berapa banyak. Jangan bertikai. Sikit jangan. Tak lama lagi belanjawan. Bagi menghargai jasa penyawan awam, ini kita mengumumkan satu bayaran one off bagi memberikan semangat untuk terus berkhidmat kepada masyarakat. Kau tak payah nak goreng bapak sabut je lah berapa. RM500. Kat parlimen tu tepuk. Kau sadar diri tak ahli parlimen? 500 tu banyak mana? Tapi kita jangan 500 baik tak payah. Jangan. Sebab Allah tentukan kadar berapa kita dapat. Pada setengah orang 500 tu, ya Allah, dapat 500. Petang tu dia pergi cocok. Baru lepas umum belanjawan pergi cocok. Belum lagi. Bodoh mesin ATM ni, dia kata. Dia marah mesin ATM tu. Sebab dengan 500 tu dia fikir dia nak bawa anak isteri dia buat pergi makan. Dia nak bawa anak isteri pergi cari baju baru untuk baju sekolah tahun depan. Dia dah fikir dah. Beli baju lambak tu. Bayangkan, bukan semua orang beli jenis yang tak nak sebut lagi nama sebab dia tak taja camah kita. Kan? Ya. Dan yang ketiga, Tuhan tentukan bila dapat rezeki tu. Nampak Sebab ada orang dah kahwin, umur dah 20 tahun kahwin baru dapat anak. Baru nak dapat anak, jangan cakap macam tu. Alhamdulillah Allah bagi juga, maknanya Allah bagi mungkin masa tu terbaik. Dah lah dapat lambat, tak berhenti pula lepas tu. Rezeki betul. Jadi jangan gitu. Kita kena sabarlah banyak. Kena sabar banyak. Rezeki tu hakikat rezeki. Jadi yang pertama, jaga lisan kita. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Jangan kutuk-kutuk aja. Ada je benda tak puas hati. Manusia ni gemar mengeluh. Benda dah. Bila nak start ceramah ni? Nampak sound serbat dah sampai tak start lagi. Panggil lah masuk. Contohlah kan. Pungut. Contohlah. Contoh. Ada je kita nak mungut. Kan lambatnya itulah inilah selipar hilang lah. Macam-macam. Kan keluar selipar hilang. Bodohnya orang ni. Melantaklah. Berkulatlah kaki kau. Cubalah sabar tu ujian. Kadang orang salah sarung. Mungkin macam tu. Penceramah pun kena sebat selipar ni. Bayang kan. Iya kena. Saya kena kat Perak tu. Saya ceramah dekat botol. Ada satu masjid tu lah. Keluar hilang selipar saya. Takkan nak sapu selipar orang pula. Kan. Dengan kaki ayam masuklah dalam kereta. Apa nak macam mana. Rezeki kita takat tu je. Yang kita marah, yang kita maki-maki tu tak berbaloi. Harga selipar tu berapa je. Kan. Lain lah. Orang lain memang beli selipar mahal. Mana buat macam mana. Ayat dia, siapa suruh beli mahal? Ayat dia pula. Kan? Lisan ni, lisan ada dua. Lisan berlidah, lisan berjari. Lisan berjari ni paling teruk. Orang kutuk polis lah ni. Saya cukup tak suka. Saya yang cukup tak suka tu, yang komen tu. Kan contoh ada isu kan. Polis macam ni, polis ni. Polis macam tu. Kalau kes ni cepat tangkap. Kalau ni lambat tangkap. Dia tak tahu kita kerja ni dia prosedur. Saya dulu jadi pengarah undang-undang. I'm a legal advisor, I'm a qualified lawyer by profession. Jadi bila buat operasi bersepadu dengan polis, saya join operasi pukul 1-2 pagi sebab saya kerja dulu jaga seremban nilai dulu. Ya Allahu Akbar. Rumah urut, kelab malam, kan pusat hiburan pergi. Tangkap ni yang warga asing yang bekerja tanpa apa ni semua kan. Walaupun benda tu bukan bawah bidang kuasa, maksudnya bukan tanggungjawab asas polis asalnya. Bila polis ikut, dalam polis paling lambat sekali balik. Saya pukul 2-3 pagi dah settle, pap, saya balik. Tapi polis ambil report lagi, apa lagi, last sekali. Polis paling lambat sekali. Bayangkan. Paling kesian polis yang bab dadah ni. Lagi kesian. Mengendap 2 minggu, tungau. Mengendap dalam semak tu tungau dah. Punai dia tahu tungau.
Dr. Bangka kena tungau ni teruk tuan-tuan. Budak-budak kecil dulu tak main spider dulu ya kena. Mengendap macam ni, tak tidur ni sebab nak tangkap ni. Masuk dalam mahkamah macam tu je lawyer main dengan dia. Masa tu bekas tu warna apa? Color packet dia tu. Dia nak ingat. Teknikal dia kan? Teknikal dia buang kes, bayangkan. Aduh, itu sebab saya kata orang tak tahu kerja polis. Kalau saya lah jadi menteri, dengan ini demi menjaga integriti dan juga keutuhan sistem kepolisian. Masa saya umumkan kenaikan allowance kritikal sebanyak 70%. Imbuhan tetap perumahan pun kita naikkan lagi 50%. Kalau saya menteri, makna memang tak dapat lah tu kan. Betul, sebenarnya orang tak tahu kerja tu. Orang tahu kritik je. Polis makan rasuah, itulah ini. Apa? Yang lain tu semua maksum tu, jabatan lain tu. Memanglah, yang jabatan lain semua tak ada. Semua mengaji, menghafal, semua tak ada. Memang tak ada, benda-benda tu tak ada. Saya ingat saya pergi jamah di Bukit Aman sekali kan. Pegawai polis tu disebutlah ada satu agensi tu. Bila tangkap pegawai polis, dia heboh-hebohkan satu dunia. Macam jahat sangat polis. Wah, polis tangkap kat orang department tu tak ada lah kita heboh-heboh pun. Kata, yalah. Betul lah tuan kan. Sabarlah tuan-tuan. Buat macam mana? Kawan-kawan saya polis ni kadang saya ingat lagi. Saya dulu masa sekolah rendah saya ingat lagi. Dulu apa yang selalu berlaku sekolah rendah? IC hilang. Tak macam mana dah tercicil lah apa semua. Masa baru dapat IC tu heboh lah. Naiklah basikal, pinjam basikal kawan, pergi ke balai polis Paroi. Pergi daripada dalam. Berpeluh-peluh ni. Assalamualaikum. Tuan. Ingat lagi misai lobot tu. Tuan. Saya punya IC hilang. Nama kau siapa? Samsul Amri Ismail. Apa bukti kau Samsul Amri Ismail? Mak dia tanya. Apa bukti kau Samsul Amri Ismail? Maksudnya apa? Dia nak dokumen sokongan lah. Oh, surat beranak kan. Ada kat surat beranak saya. Bawa tak? Tak bawa. Apa kau tak cakap nama kau Jin Samsudin ke? Rahim Razali ke? Wah, dia punya Cindy. Aku dah penat dengan you ni. Kan? Tapi tu ada. Saya ingat pergi Roblox pukul 2 pagi. Saya ingat balik pada Johor. Turun cewek. Assalamualaikum tuan. Parking tepi. Turun. Wah, pahan yang nombor plate aku ke? Apa ke? Masa buat kereta lain lah. Turun sini. Ambil gambar. Aku punya nak pecah dada aku dah. Rupanya ajak ambil gambar. Dia punya garang muka lah. Ilah. Betul dengan polis ni. Betul. Orang yang tak buat salah bukan semua salah saja. Kan? Kalau kau Roblox. Kan? Tapi tak. Tu lah. Yelah. You kerja. Yelah kan. Stres biasalah. Tak apalah, buat kerja baik. Ingat ni benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tu ya. Kerja polis ni kerja baik. Apa yang kerja tak baik? Kerja baik lah tu. Kan? Round kadang tengok polis trafik tu. Bahal 6 orang kan. Dia punya nampak macam ramai, berpuluh-puluh nampak. Polis tu ada 6 unit bermotor tu. Saya ingat lagi saya ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Kan? Ustaz, lepas tol Sungai Besi tunggu, kita akan escort. Bagus tu polis ni, memudahkan orang je kerja dia. Bila saya sampai, 2 motor Pronda, 1 kereta polis Preway. Escort Azia. Yang mengeskort lagi besar daripada yang kena escort. Terasa macam menteri tu, ketopi semua kereta. Masa tu dia orang cakap, wih, dia escort Azia tu lah. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni. Terima kasih. Polis ni banyak jasa ni. Nampak macam mana? Tu sebab mulut ni memang macam tu. Tu sebab bila saya sebut mulut dengan lisan, termasuk juga apa gitu. Dikatakan apa yang kita tulis dalam media sosial juga dianggap, dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Letak contoh, kita ambil satu gambar orang, ketua polis negara ke, letak pemimpin politik lah, letak kepala je, letak muka je, tak payah tulis apa-apa, post dalam Facebook, tengok.
Tak kisahlah parti mana, letak, tengok dia punya kutuk, ya Allah Akbar, komen, kepala bapak dia semua keluar. Tuntang. Sekali tiba-tiba ustaz, apa nama ustaz? Ustaz Syaril. Ustaz Syah. Tiba Ustaz Syah pun tulislah komen bawah tu. Mewakili Baka. Ustaz Syah pun tulis, gunalah bahasa yang baik. Bukankah bahasa itu melambangkan bangsa? Nabi tidak ajar kita begini. Oh, baik dah bunyi tu. Komen bawah tu, kau pun sama. Bawah. Betul tak? Masalahnya yang komen macam tu, yang kutuk semua kepala bapak, semua orang Melayu beragama Islam. Malu betul lah. Malu tu. Iya. Macam mana? Itulah dia dahsyat sekarang ni, media sosial ni. Macam mana? Tak boleh, kalau dia bercakap tu macam dia tahu semua. Ni mesti ni, pilih kasih ni. Kalau orang ni cepat dia tangkap, orang ni biar. Komen, sabar awak macam mana? Samsul Bab pun kan tak ada orang kutuk dia, melantak lah kan, kau tak suka kau delete, sudah, jangan kau layan. Penyakit banyak dalam media sosial ni. Sebab tadi baru kita bincang kan, orang perempuan post apa kat dalam Facebook kan, siap sound lagi, jangan makan lu, jangan makan lu, ambil gambar cap. Apa masalah kau orang cakap? Perlu ke nak tunjuk semua benda dekat orang? Orang lelaki ni kalau boleh dia tak nak tunjuk kan? Macam mana? Beza kan? Orang perempuan ni dia kaya dengan emosi, orang lelaki kedekut emosi. Orang lelaki dia tak nak tunjuk sangat, orang perempuan tunjuk. Gambar pegang tangan suami dekat gear tu kan? Kena tunjuk ke? Kena tunjuk. Kaulah suri hatiku, terima kasih kan sudi bersusah senang bersama-sama. Sudahlah, susah senang bersama. Orang lelaki cakap dengan isteri dia, yang sekarang minyak mahal, jadi kita kena berjimat sekarang ni. Abang ingat kita pergi kerja, kita naik motor, tak payah naik kereta. Tak boleh, tak mau. Apa sah pula? Tudung kedut. Kata nak susah sama-sama, senang sama-sama. Naik motor, tak boleh ke? Abang, susah senang kita bersama. Naik motor pun naik motor. Yang penting saya sama dengan abang. Saya okey je. Tak boleh ke macam tu? Lepas tu suami yang cakap, habis tudung saya macam mana? Abang, bukan salah besar pun. Saya pakai anak tudung je pakai helmet. Tudung sangkut ke hanger. Tolak bawa barang rumah. Sampai dekat pejabat kan, abang tinggal hanger je bang. Tudung dia cicir kan, sopit lah sikit kan, macam-macam lah kan. Tapi itulah dia, lisan kita cakap yang baik-baik, kan, cakap bahasa yang baik kan. Macam suami kata kan, abang haus lah sayang, macam rasa nak minum air. Lepas tu isteri pun cakap, abang sebut je, abang nak air kopi, tea or mi. Bahasa tu kan. Iya. Ataupun cakap, abang nak yang sejuk ke yang panas? Abang macam panas sikit lah, bagi air sejuk boleh? Abang, tak cukup ke saya sejukkan hati abang sama ni? Cukup, tapi air, aku haus ni kan, suami. Dan kemudian kalau hidang air tu, bagi gelas siap dengan alas dengan suami, faham? Gelas siap dengan alas. Jadi bila bang jemput minum bang, jadi suami akan ambil macam ni. Itu adab. Jangan bagi gelas yang RM2.90 yang kau beli dekat IKEA tu kan. Saya pun tak nak sebut je nama dia, dia tak taja ceramah kita hari ni. Kita pegang tangan, bang, kau ingat ni kelab malam apa? Bagi tu mesti biar beralas. Orang tu dulu kepantangan dia,
Bagi cawan tak berat tu dia lempar macam miskin sangat. Bukan miskin, memang miskin betul. Tapi maksud dia tu miskin adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Nampak kan? Kadang macam tu juga bila kita dah ceramah kan, dah masuk aja jam yang pertama tu kadang takak kering. Dah. Tu hint je tadi tu, hint je. Kau tak sampai. Saja je, tak ada, saja je. Tapi saya yakin ada perubahan. Jadi makna kata, betul tak saya kata? Kan saya yakin ada perubahan. Kan saya kata? Tak apa tuan. La ilaha illallah. Okey. Masih Wan saja je kan. Macam ni kan, ada lapik, anggaplah ada lapik kan. Tak, yang ni memang tak boleh lapik, tak masuk saya gelas. Tak, yang ni memang dia memang dah ada stand macam ni kan. Tapi takkan kita bagi orang kan, memang tak lah kan. Tapi maksudnya untuk di rumah lah, untuk di rumah, betul. Ada sebab tau. Kenal kan arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada dulu. Dia beritahu, kita ni dalam rumah tangga ni, pinggan dengan cawan suami ni kena beza dengan orang lain. Sebab nak ajar hormat dalam rumah tangga. Anak balik main bola, bu nak minum bu, haus. Pergi ambil cawan, ambil air dalam peti ais, cawan ambil dekat sinki. Dia ambil kat sinki, ini cawan ayah ni, tak boleh ni. Dia ambil yang lain. Hormat. Kan gelas ayah kita dulu kan lain, besar. Dia jarang lah tambah-tambah balik. Kita jajap tambah, dia lag je. Sebab besar. Kan? Pinggan dia pun elok je, bersih, kemas. Yang lagi bongsu adik-adik tu lagi sumbing pinggan dia. Betul tak? Dulu macam tu tanya, betul tak? Tanya orang dulu. Betul. Bukan semua orang senang dulu. Dulu makan macam mana? Dulu makan dekat atas tikar mengkuang. Bata gabu adik tu makan. Orang bata-bata. Elok-elok lah makan, dek, mak tu kata. Tapi berterabur mak tu, yang penting makan sama. Dah habis mak kita gulung tikar tu, kibas kat luar bagi itik dengan ayam makan. Sekarang meja marble. Meja marble. Boleh makan 10 orang, tapi kejap lagi mama suap. Bukan berterabur kau makan. Makan berdua dengan suami. Apalah guna beli meja mahal? Tak boleh makan sesama. Kan? Iya, makan je berterabur tak apa. Bawa meja marble tu keluar. Kau kibas kan? Kau tahu azab berat nak sangat meja berat kan? Kan? Siapa suruh? Kan? Kalau itulah erti bahagia, baiklah kita makan kat atas tikar mengkuang. Sanggup makan berdua. Bini ujung, dia ujung. Abang. Bergema. Apa? Hulur laut tu. Apa? Pekak ke? Allah payah hanya hidup macam tu kan. Makan sama-sama. Mulut ni kata, balik boleh lisan. Cakap yang baik-baik, jangan tulis muka-muka. Contohlah kalau kita kutuk orang tu. Contohlah katalah, saya dengan Tuan Nazlan, aku tak puas hati lah. Tuan, sudahlah, pergi jalan lah. Saya marah. Tuan Nazlan, engkau pun sama, beli mati lah. Kata kan. Dia marah saya. Tapi, saya kenal Tuan Nazlan kenal saya. Saya boleh jumpa raya. Tuan Nazlan, minta maaf. Selamat raya, mak Zabatin. Boleh jumpa, minta maaf. Yang kita kutuk kat dalam Facebook tu. Tak mana duduknya orang tu. Menteri-menteri tu, sampai bila kau nak jumpa dia, kau kutuk dia. Sampai bila nak minta maaf. Kan? Dia pun orang, tak kira lah menteri ke, pemangkang ke, kerajaan mangkang ke, yang ada jawatan. Habis semua kita balun ni, kutuk dia, tanpa tahu cerita sebenar. Kan? Habis bila nak minta maaf. Tu kata, hati-hati. Lisan ni, pada manusia yang baru dilahirkan, dia adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Baby kan lambat bercakap. Tapi pada manusia yang meninggal dunia, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. So amanah dia berat. Cakaplah yang baik-baik. Ya?
cakap yang baik-baik, berbudi bahasa. Kalau saya dengan Tuan Azlan tengah duduk dekat kedai minum kan, tiba-tiba lalu anak dara siap menunduk kat tepi meja tu. Tumpang lalu bang, terangkat kopiah ni. Saya langsung tanya dengan Tuan Azlan, Tuan, anak siapa tu? Anak siapa? Sebab adab. Cari yang baik-baik. Tu nak cari calon menantu pun cari yang baik-baik. Cari elok-elok. Tapi yang sebelum kahwin jangan percaya sangat. Semua Fata Morgana je tu. Sebelum kahwin semua beli jiwa. Assalamualaikum makcik. Ya Allah makcik. Bila tengok muka makcik ni kan, teringatkan mak saya. Wajah keibuan tu memang saya rindu. Sakit saraf langsung orang dengar tu. Makcik, sedap betul air ni makcik. Ya Allah, sedap betul. Habis minum. Nak, tu air basuh tangan tu. Habis minum ni. Salam cium tangan berjilat ni. La ilaha illallah, parah tu dah. Makcik, saya tanya satu soalan boleh? Apa soalannya tu? Tanyalah nak, tanyalah. Apa soalan? Zuhur dah masuk belum? Baik betul. Pukul 10 dah tanya. Pukul 10 tanya Zuhur dah masuk belum, punya teruk kan? Kahwin tu lah, tapi betul lah, penilaian agama tu penting. Adab dia, akhlak dia. Itu yang bila datang tu kau tanya, kau ni kau gaji berapa? Kau kerja polis pangkat apa? Kau boleh ke sara anak aku ni? Tu silap tu tanya macam tu. Pangkat kau apa? Tinggi sangat ke pangkat kau? Gaji kau berapa sebulan? Macam mana nak bela anak aku? Salah. Ada orang tu gaji besar, duit banyak, hari-hari dipijaknya anak kita. Apa guna? Rupanya dia memang jenis yang memang suka lepaskan geram pada isteri ni. Sepaknya, terajang, berdarah. Ada orang macam tu, sakit mental. Kan? Tengok orang tu naik kereta besar, sewa. Turun pakai kot, tali leher, besar sejadah. La ilaha illallah. Asyad ni, kaya ni, hebat ni. Nilaian agama. Tu anak ustaz tu datang. Anak ustaz tu ada yang lawa belum kahwin, ada seorang tu rebut orang nak kat anak dia. Sekali datang 3 orang datang. Kami nak sangat dengan anak ustaz ni. Habis takkan dia 3 nak. Macam mana aku nak bagi kahwin dengan anak aku? Tak apa, nanti aku tanya seorang. Kau nama kau siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Nak dengar bacaan ayat suci Quran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai habis baca. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Senyum budak tu. Sebab apa? Baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak ketiga tu dah berpeluh, nama dia Yasin. Matilah aku. Apa pula akal aku ni kan. Habis budak yang kedua, bagus. Kamu nama siapa? Tu terang pakcik tu terang cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Macam mana pula nama gelaran kau lagi panjang mana nama? Nama saya Yasin, mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Macam mana? Tergelak ustaz tu. La ilaha illallah. Kau agak-agak lah. Aku bukan nak test kau. Aku nak dengar kau baca je. Tak apa, kau baca Fatihah. Dengar baca Fatihah sikit. Maka betul. Cari dari segi agamanya kan? Itu yang pertama. Dari segi lisan jaga. Cakap yang baik-baik. Zikir. Ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullah katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Yang kedua adalah lihat ni kemerdekaan ni, tengok juga dekat hati kita. Hati jangan tamak. Jangan sanggup ambil hak orang lain. Jangan. Itu bukan caranya. Tak berbaloi. Nabi kata barang siapa yang mengambil hak orang lain, tamak, maka akan disempitkan lubang kubur dia, sampai berselisih tulang rusuk dia. Jangan. Auzubillah, tak jauh kan. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham nak?
Dia faham dengan setuju beza puan. Saya tanya, faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Okey. Susah betul lah. Saya cuba je. Tak adalah. Tadi maknanya kata, dalam contoh dalam bab makanan, keluar tengok makanan banyak, tapi mungkin tak cukup. Contohlah, alamak, aku kat rumah aku ada 5 orang, tapi memang bajet makan tu khas untuk semua orang. Bila kita ambil orang, hak orang lah kita ambil. Kita ambil lebih, hak orang ada orang tak dapat. Tak, siapa selamat? Salah. Ada hak orang kat situ. Alah, kalau kau ambil pun memang tak cukup pun. Dia kata, sebab yang siapkan tu, jadi dah tak cukup, kau jadi tak cukup lagi, apa pasal? Tu kena jaga-jagalah. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Hati jangan sombong-sombong belagak dengan apa yang kita ada. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang sampai masa ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Dulu di pengarah, saya ada 80 orang enforcement bawah saya. Saya ada 10 orang pembantu takbir, 10 orang bailiff, ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Dulu perempuan lah, Shima dengan Yogesh. Ingat ni. Hari tu saya sajalah kacau Shima, dah lama tak kacau dia kan. Saya telefon, hello, Assalamualaikum Shima, tolong cek jadual saya mesyuarat esok mana? Janganlah tuan, janganlah cik, saya dah lama tak dengar arahan tu, dia kata. Sebab dia dah tak jadi PA lagi dah lepas tu, sebab ada orang lain pula kan. Jadi mana kata, saya pernah ada jawatan tu, tapi sampai masa itu bukan jawatan hak kita, tak, sampai masa kita akan pencet jadi hak orang lain pula, dipinjam-pinjamkan kan. Ada orang tu dekat pejabat tanah tu, dia nombor 1 dalam pejabat tu, kau jangan main-main, nombor 1, number 1. Tiba-tiba dekat tiang masjid ni, pahal tu pencet. Sampai masa kan, sampai masa kita je rasa hari ni macam muda sangat kan. Tiba-tiba anak sebut kat kita, mama nak kahwin. Macam ayat tu rasanya dah ada yang dengar. Kan, tiba-tiba anak kata nak kahwin. Aku rasa macam kau baru semalam je sekolah, betul tak kan? Sebab cepat masa berlalu kan. Tu yang orang perempuan tadi tak boleh kawal perasaan tu. Ya Allah, bab, anak kita dah konvo. Ya Allah. Ya suami kau kawal lah perasaan kau. Ni konvo tadika ni agak-agak lah. Konvo tadika orang kau. Betul tak? Sebab rasa besar sangat budak tu pakai rok, pakai apa semua. Ya Allah, nak itu. Dengan aku kena bagi ceramah pesta konvo. Ingat konvo mesti tadika. Sabarlah aku. Dengan aku pakai rope sekali apa? Kan? Tak payah kita sombong-sombong kan sampai masa. Ingat tak rumah tu besar. Kita nampak rumah besar kat Rawang. Aku besok ada duit nak buat rumah macam tu. Selang 2-3 tahun ada rumah lagi besar lagi. Lagi lawa lagi pada rumah tu. Orang tak peduli dah rumah tu. Itulah hidup dia. Sementara kereta lawa. Berapa lama lawa? Dulu Azia macam ni. Tiba-tiba dah ada Ativa. Sekarang tengok Alza baru lagi besar pula kan. Dia tak berkesudahan. Akan ada lagi, kena lagi. Telefon paling mahal, saya nak tanya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, telefon paling mahal dalam Malaysia ni telefon apa? Telefon paling mahal sekali telefon apa? Apa dia? Apple. Iyalah, telefon apa? Apa dia? iPhone. Dia kata iPhone. Ya ke? Berapa banyak kes yang SPRM tangkap tu orang tu, telefon yang paling mahal. Bukannya iPhone, jangan perasan lah iPhone tu mahal. iPhone paling mahal berapa? Berapa? Paling mahal berapa? Berapa? 6,000. Paling mahal handphone kat Malaysia ni jenama Vertu. VERTU. Cuba tengok dalam Google. Tengok Google, Vertu. Berapa harga dia? 24,000 satu phone. Jangan perasan lah iPhone tu mahal. Kau simpan dia dalam poket sikit. Betul. Dia sebab siap ada diamond berapa karat tau.
Tu saya pun mula tak tahu kat tuan. Tapi bila nampak ada yang kes ditahan, antara yang dirampas adalah ni, adalah sepenyata ni, duit apa buku akaun, lepas tu duit tunai sebanyak ni, dan juga handphone berjenama Vertu. Saya pun tak ingat Vertu. Rupanya mahal betul telefon tu. Telefon rupa dia macam biasa je, macam telefon dulu je, tapi rupanya dia bukan saja canggih, tapi dia ada diamond, ada gold. Kan dia punya salut tu yang mahal. Tu sebab sampai masa ada orang lagi mahal daripada kita. Kan? Beli telefon baru, esok tu dah ada lagi baru lagi. Ingat tak dulu? Punya bangga butterfly weh. Nokia pisang ingat tak? Seram sangat. Halo, belagak dulu. Tapi yang bagus telefon Nokia tu dulu, ingat tak? Dia jimat bateri. Mana ada power bank? Kita tak perlukan power bank. Bateri seminggu tahan. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia 2 minggu tahan. Yang habis bateri 2 hari ni sebab main snake. Bodoh lah ni marah. Nah kan? Zaman tu berlalu. Dulu kita cakap macam mana pun aku takkan tukar telefon lain sebab orang suka pakai Nokia dulu. Tapi sebab dia tak nak berubah, dia tak ada, orang kata inovasi dia lambat, akhirnya Android ambil alih. Sampai masa kita tak tahu kan. Dulu telefon dulu besar bateri kereta. Contoh apa kamu punya? Hello, atur. Okey. Letak dekat handbrake kan. Bawa turun dulu, bangga dekat coket tu. Okey. Sekarang cuba bawa. Memang orang tak nak duduk makan dengan kau. Duduk meja lain. Macam terima signal Jepun nak datang menyerang. Lepas tu telefon makin lama makin kecil. Teknologi kan. Makin kecil. Sekarang dia mula membesar balik. Oh, besar dulang telefon. Okey, senyum. La ilaha illallah, ambil gambar. Sekarang zaman dia kan, zaman berubah. Tak payah nak sombong-sombong. Begitu juga jangan dengki. Ada je nak dengki. Okay, ni saya beritahu standard dengki. Tahu tak macam mana nak tengok hati ni dah ada dengki ke belum? Senang je. Bila ada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, rakan sejawatan kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Tak rasa apa-apa tau. Dengar-dengarnya Tuan Azlan nak pergi umrah hujung tahun ni. Contoh. Belok lah. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dengar-dengar siapa tu naik pangkat. Ya, elok lah. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Bagus lah. Nah, itu makna dengki dah mula ada. Anak dia dahsyat anak dia. Kenapa pula? Anak dia SPM dapat semua A. Oh ya. Dia tak rasa apa. Dengki dah ada. Tapi kalau dia kata, dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat dia bos tu. Confirm dengki. Dia siap pukul tu. Dia hantam tu ke pencapaian dia tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Confirm dengki. Anak dia SPM lepas semua. Macam anak dia seorang pandai. La ilah lu, confirm dengki. Tadi baru dah ada. Dan ni confirm. Cuba kita ubah kan. Dengar-dengar dia naik pangkat je ke? Oh Alhamdulillah, besok papa senam tak tolong dengan dia. Kita gembira sama. Itu standard dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Oh Allah, Alhamdulillah. Dia tu rajin numpangkan orang tu. Kita numpang kereta dia kan, time isi minyak buat tidur. Settle. Kan? Yang ketiga tu dia, anak si siapa tu? Kenapa? Anak dia dapat semua A SPM. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang berjaya Alhamdulillah, seronok sangat. Dengar Tuan Azlan nak pergi Mekah tahun ni. Hujung tahun ni nak pergi umrah. Ya ke? Alhamdulillah, aku nak jumpa dia lah. Minta tolong doakan aku. Kan? Sebab itulah. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Kat ujung kampung tu. Kenapa? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin.
Biarlah dia kahwin. Dia dah belajar ceramah. Biarlah dia kahwin. Kau ada masalah? Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini yang dikahwin tu 25. Suami 85, bini 25. Mau tak terangkat kening. Hui, biar betik. Iya. Cuba positif. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey? Ini mulut tu cepat. Malam pertama mati tu. La ilaha. Cubalah cakap yang baik-baik kan. Kalau kau tak puas hati sangat, kau cakap dengan perempuan tu. Tanya dia. Dek, yang kak nak tanya sikit ni. Tanyalah kak. Yang kau beri saya minat dengan Abang Haji dah banyak umur tu apa hal? Entahlah kak, macam mana saya nak cakap benda ni hati lah kak, hati. Kenapa dengan hati? Abang Haji ni, dia pandai gurau. Dia sabar. Dia penyayang, romantik. Romantik, kau ambil kawan tua tu romantik. Lepas tu setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balas apa. Di tempat lain lah, bukan kat sini. Kat Rawang ni okey, tempat lain. Jadi kadang tu lah kita buang perasaan dengki. Jangan lagi. Okey, apa maksud dengki? Iri hati perkataan seerti lah. Tapi saya bagi maksud dengki supaya kita tak nak dengki dah. Maksud dengki yang paling tepat adalah sama ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu biarlah kita tak dapat anugerah Mak Cemerlang. Allah bagi benda lain. Sibuk sangat nak APC Ustaz. Macam dia seorang yang kerja. Menyampah aku. Kalau dengan Tuan Azlan memang dia je lah dapat. Kita tak dapat. Contoh ayat kan. Salah tu. Keputusan jawatan kuasa. Buat keputusan mesyuarat. Bukannya keputusan persendirian. Okey, cuba sebut. APC dapat apa? Pertama dapat? Tak, jangan nampak sangat duit tu. Sebab sijil dulu. Sijil sebut dulu. Sijil sebab duit tu iringan sebenarnya. Yang sebenarnya sijil tu anugerah Mak Cemerlang. Anugerah tu dulu. Duit tu. Dapat apa? Duit 1,000. Sabar. Bawa bertenang. Sijil anugerah Mak Cemerlang siap frame. Okey, lepas tu duit 1,000. Banyak sangat ke duit 1,000? Mana yang jaga pejabat bahagian HR? Mana? Ada tak jaga bahagian HR sini? Sisi, mana Sisi? Mana Sisi? Oh, tu Sisi. Biasa ni Sisi, dia nampak dah dulu senarai penerima. Atas tu sulit dan rahsia. Dia ni dapat. Hello, Assalamualaikum. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Baik kau cakap. Kenapa aku tak faham lah? Tahniah lah. Tahniah apa ni? Apa dia? Tahniah lah kau dapat APC tahun ni. Manda ya kau. Ni kat tangan aku ni senarai. Tapi ingat tau, jangan cerita dengan sesiapa sebab ni sulit dan rahsia. Tapi bukan ni lah. Bukan. Siapa nama puan? Bukan Puan Juwita. Ni saya cerita orang lain. Akhirnya lepas pada tu semua orang tahu tak? Tahu tak ada mana rahsia dia. Lepas tu mulalah bunyi mulut nak naikkan. Boleh nak belanja kan. Tu yang muka boleh naik atas pentas, muka tak elok Sebab apa? Modal dah banyak keluar. Belanja orang makan banyak sangat. Itu sebenarnya. Tu sebabnya saya cadangkan dekat banyak jabatan untuk mengelakkan konflik macam ramai yang tak puas hati. Tambah anugerah. Walaupun tak bagi duit, tambah sijil tu. Iaitu anugerah markah SKT 90% ke atas tahun dinilai. Jadi dia dapat kat sijil. Digantung kat rumah. Mama dapat 90 lebih Mama kerja pun tau. Dia boleh cakap kat family. Tak pernah MC tahun dinilai. Dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja.
Kau pergilah balik. Dah darah, dah muntah darah dah ni. Nanti tak pak sijil. Tak balik ni. Kerja. Wah. Kan? Lepas tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah, nampak? Ayah pun balik sangkutkan dekat dinding. Oh ya, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat. Biasa tengok ayah lambat, ada caranya. Wajar bapak. Dah lambat dia ajar lah budak tu menipu macam mana. Contoh. Jadi makna kata tambahan anugerah. Tak payah dengki. Okey, seterusnya apa? Pada pandangan mata. Tadi bermula lisan, lepas tu hati, kemudian pandangan mata. Pandangan mata, jangan pandang benda-benda yang tidak baik. Jangan pandang pada benda-benda yang tak baik. Ni video dekat dalam phone. Dulu lain kena cek DVD, kena cek video, cek CD. Sekarang tak payah dah, dalam phone. Semua ada benda-benda tak elok. So hati-hati. Pandanglah yang dapat pahala. Apa yang pandang dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Buat video call dapat pahala. Bila mak ayah dah tak ada, ustaz, jarahlah kubur dia. Kubur dia jauh, ustaz, kirimkanlah doa pada dia, sedekah untuk dia. Kedua, pandang apa? Pandang suami dapat pahala, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Ya, pandang bini orang tak dapat pahala tau, pandang isteri je. Kan? Kadang suami tengah duduk tengok isteri lipat kain. Allah, rambut kambang senuh. Dia bersepah, passion dekat rumah tu bersepah. Kat luar ni pilih tudung dengan baju perkap mana nak pakai. Kan? Tapi pandang tu, Allah pahala. Suami pula terlelap. Tahu je lah kat pejabat kat main pakai uniform. Paku sampai ke lengan. Tapi dekat rumah kain plekat tanpa protection. Tak berbaju. Yang isi tengah lipat kain. Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa tau. Kalau cakap macam tu dosa. Seburuk-buruk makhluk kau cakap. Abang pergi masuk dalam pergi masuk dalam. Sian, abang penat. Pergi. Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tua-tua dulu. Dia gemar balik tu dia beli frame gambar Kaabah. Jadi dia tengok pahala. Sekarang kita lagi lah boleh tengok live kan. Pahala. Apatah lagi pergi ke sana. Macam-macam cerita pergi sana. Ada satu makcik tu turun sampai ke hotel tak sabar tu, tak nyempat pergi terus. Lepas tu balik menangis. Ustaz, banyak dosa saya, Ustaz. Banyak dosa saya, Ustaz. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ni Madinah ni. Madinah memang tak ada Kaabah makcik. Lagi 5 hari kita pergi Mekah, nanti tengok je. Oh, salah tempat. Memang salah tempat. Bantai merayau Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa. Tu pun cerita lagi. Dari tu saya pesan, sekarang ni orang tengah ramai betul. Dia kata kalau pergi Raudah tu ramai. Semayang, yang penting doa betul-betul. Semayang, tapi jangan tamak. Macam kau seorang je, bagi orang lain pula. Kan? Buat kadang tu siap melulung sujud. Dia bantai sujud dalam. Orang Malaysia ni kecil, orang Arab besar. Dia langkah orang Malaysia tu Allahu Akbar. Dah orang Malaysia yang sujud tadi bangun dah galap pula. Kat mana aku ni, Allah? Apalah ujian untuk aku ni, Allah? Bau dah lain macam lah tu, ya Allah. Pandang atas langsung jerit. Ini apa? Allahu Akbar. Macam-macam. Saya pergi bulan 3 itu, orang ramai lagi. Masa tu, ya Allah, saya bagi satu cerita lah. Saya ni cukup fobia. Alhamdulillah 2 tahun PKP tu, saya berjaya mengelakkan diri saya daripada kena jolok kat benda batang panjang tu. Hidung saya
suci daripada jolokan itu. Sebab saya takut. Sebab saya jaga betul-betul lah. Janganlah aku kena jangkit. Aku tak nak kena jolok hidung aku, ya Allah. Sampai kan ada beberapa program dekat Astro yang mewajibkan host tu kena jolok hidung. Kau bagilah orang lain. Aku tak, kau TV pun tak apa. Tolak saya, tak nak. Takut. Saya tengok pula ada yang dalam Instagram tu ada budak Kelantan tu. Budak kecil tu yang kena jolok. Lupa tu, matilah aku. Ya Allah. Benda tu panjang. Dia jolok tu dia gimana? Itu yang Lala tak boleh elak kan. Nak pergi umrah tu kena jolok, kena swab. Tak ada ke cara lain. Saya kata tak ada ke cara lain. Ambil Elio sudah lah. Tak boleh Ustaz, ni prosedur. Tak ya, pergilah besok nak kena swab tu. Malam tu tak boleh tidur, berdoa, ya Allah kau pemudahkanlah urusan aku. Bukan urusan pergi umrah tu, urusan jolok tu. Lepas tu pergilah dekat klinik kat Seman 2 tu. Ada klinik swasta tu. Kita lalu belakang drive-thru je. Drive-thru daripada kereta. Yang nurse yang India tu, dia rendah aja daripada kereta tu, nampak je ni. Ni mau udah gadak aku ni sekarang ni, ya Allah. Kau tunggu aku turun, kau tunggu aku turun. Saya turun, saya duduk dekat kursi kan. Macam-macam lah peturun cakap, kau dongak lah betul-betul apa semua, tak adalah sakit. Nanti kalau kita jolok ni mungkin you rasa tak selesa sangat lah. Dia macam, kau tak payah bagi taklimat, kau jolok lah cepat. Aku ni dah tak darah dah ni, kau nak cerita apa lagi? Dia jolok tu satu hal, yang kau pusing-pusing tu kenapa? Alhamdulillah negatif. Dapat saya pergi. Dari yang seronoknya dekat Mekah, sebilik dengan saya, sepupu saya, dia demam ni. Ada. Lepas tu dia cek yang RTK tu, dia cek RTK 2 line. Maknanya COVID lah. Saya kata, sudah. Tapi saya tak adalah tukar bilik pun. Saya duduk je lah. Cuma saya tak adalah peluk-peluk, dia pegang dia, tak ada lah. Lepas tu, nak balik tu, kena ada swab test. Tapi Alhamdulillah, dia punya SOP dah dilonggarkan. Tak payah ambil swab test kat hidung. Dia ambil Elio je. Tapi yang kelakarnya, petugas tu, yang perempuan ni, yang petugas perubatan Arab ni, kita buka lah mulut kan. Dia ambil sini je. Kat bibir, ujung bibir je. Khalas, dah sudah ke? Dah sudah. Khalas dah. Alhamdulillah. Dengan sepupu-sepupu saya, semua negatif. Dah kau jolok bibir je, memanglah negatif. Saya pun dah happy dah. Rupanya sampai dekat KLIA, dekat tempat nak chop tu, sepanjang-panjangnya KKM, semua dah standby dengan batang panjang. Kena jolok juga ke? Kena jolok. Alhamdulillah, satu kapal terbang positif. Kecuali Samsul Debat. Alhamdulillah, doa kot kan. Alhamdulillah. Saya negatif lah. Okey. Itu maknanya dari segi mata kita. Kaabah. Yang keempat, pandang apa? Pandang Quran, dapat pahala. So empat-empat ni pandang, dapat pahala. So jangan pandang benda-benda yang lara, benda yang dosa, jangan pandang. Kemudian seterusnya, jaga apa? Jaga perut kita. Apa maksud jaga perut? Jangan boroi ke apa? Tak, maksudnya jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Nabi ada beritahu. Ni saya pesan kat semua. Ni anggota polis, saya yakin anggota polis lebih ramai, sebenarnya terlalu ramai yang jujur, cuma saja dibesar-besarkan cerita. Sebenarnya nak beritahu, Nabi dah pesan anak-anak Adam. Dia tak sebut anggota polis, dia sebut anak-anak Adam. Manusia ni kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu manusia, sifat manusia. Jadi mana-mana profession pun dia akan terdedah dengan isu ni. Diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu sebab ada orang tu, aku dapat duit EPF aku boleh rehat, bercuti dengan wife aku. 2 minggu lepas tu pegang senapang depan bank. Kau kata kau nak rehat? Bukan saya menghina karier pengawal keselamatan, tapi maksudnya dia cakap dia nak rehat, tak nak kerja lah. Tapi kerja lagi. Kenapa? Tak cukup. Dapat duit EPF, kena pau dengan anak lagi. Anak nak meniaga, minta duit dengan mak. Nak kahwin, meminta dengan mak ayah dia. Tak payah. Siapa yang nak pencen, ingat ni, jangan berhabis duit pencen kita, duit EPF kita untuk anak kita. Kau yang sedap, aku yang sengsara. Pahal. Kita mengumpul sepanjang hayat kita, bekerja kan. Nikmatilah untuk hari tua kita. Setakat nak tolong seekor lembu, boleh lah.
Tolong sikit majlis boleh ni, sampai ke hantaran habis semua perselin sampai serba berdiri. Pak, kau jagalah diri kau sendiri. Habis saya tak mampu ya, janganlah kahwin. Macam tu je. Saya cukup geram anak ambil kesempatan dekat ayah yang dapat duit persaraan ni. Tolong jaga. Bagi dua lembah minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi sebut juga, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maknanya kita boleh kaya dengan syarat rasa cukup. Kaya lah. Mak ayah kita dulu jalan kaki, kereta pun tak ada, motor pun tak ada, ada basikal pun kira kaya dulu. Jalan kaki, tapi bila dia rasa cukup, dia cukup bahagia. Itulah kekayaan yang sebenar. Hari ni kalau kita tengok manusia semakin bulu melembut, terkejar-kejar, tak tahu nak kerja apa dalam hidup dia. Tak tahu kerja apa dalam hidup dia. Kan? Sebab duduk dekat belah rawang ni nampak macam tenteram lagi kata. Kan? Tengok kejar jam. Orang Negeri Sembilan dia tak boleh jam. Tu sebab saya pukul 5 pagi tadi dah keluar. Pukul 5 pagi keluar, saya subuh dekat RRA Rawang. Sebab orang Negeri Sembilan. Siapa orang Negeri Sembilan? Ada tak orang asal Negeri Sembilan sini? Dah tak mengaku pula dah. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Kalau dia sejam dua tu meninggal. Bayang, yang orang Kelantan, Terengganu dia boleh 18 jam balik raya tu. Heran aku lah. Itu bukan jam, itu menetap namanya. Kau menetap dalam kereta tu. Kalau orang Negeri Sembilan dah meninggal dalam kereta tu, meninggal. Seorang lagi rakyat Negeri Sembilan meninggal dunia dalam kereta berkenaan disebabkan oleh jam. Dia tak boleh. Tu sebabnya kalau kita tengok, aduh, ya Allah Akbar. Macam mana lah kan orang boleh tahan jam-jam ni tak boleh. Sebab saya keluar pagi, awal pagi saya keluar, senang elakkan jam. Manusia hari ni hakikatnya itulah dia, kan? Manusia hari ni diuji dengan macam-macam. Kita tengok apa keadaannya sekarang manusia ni. Kalau kita tengok manusia hari ni, pangkat semakin tinggi tapi akal sihat semakin rendah. Kan? Betul tak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Betul tak? 5 hari lepas, penyakit sesama tomato. Apa hal? Tomato sesama tomato. Kan? Berjalan, melancong seluruh dunia. Jiran sebelah rumah tak kena. Hari ni pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin berkurangan. Tu cakap tadi tu. Duit banyak tapi hati tak tenteram. Tu sebab saya kata tadi, kekayaan yang sebenar adalah ketenteraman jiwa. Tenang jiwa, macam mak ayah kita dulu. Dah lah susah. Mak kita apa pun tak ada. Setiap kali kenduri ada je benda dia nak bawa ke rumah orang. Mak ni kita pun tak ada. Biarlah. Besok tak siapa-siapa pula tolong kita. Yakin? Mak kita. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin punah. Makin tak pandai. Dia belajar tinggi, adab makin tak ada. Semakin banyak teman di dunia maya. Berlumba nak kejar friend dekat Facebook, Instagram, follower. Tapi teman sejati semakin tak ada. Kan? Minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih semakin kurang. Lychee kang, tembici, demikian lychee, extra jos, kan? Macam-macam lagi ni kan minuman. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tersebar tapi sikap beradab semakin senyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin canggih tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Itu sebabnya kan ni ketenteraman jiwa tu juga yang ukur. Itu sebab saya kata tadi awal lagi seperti tu, jangan kerja kaya. Sebab kerja kaya tak selesai. Saya jumpa ramai orang kaya dah. Bila saya ceramah dengan orang semua jumpa campur. Ada satu rumah Datuk Seri tu. Besar rumah dia, kereta luar negara semua. Lamborghini, Jaguar, Porsche. Aku nak parking mana ni? Parking sebelah Jaguar. Jaguar Pro 2. Okey. Saya tanyalah, rumah dia besar.
Swimming pool, surau, siap buat surau muslimah, muslimat ni. Muslim, muslimat ada. Tempat ambil wuduk, selesa betul. Saya tanya, Datuk Seri agaknya mahal rumah ni Datuk Seri. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab tu juga. Baru sebab pada dia 4 juta tu murah. Bayangkan. Saya pergi ceramah dekat komplek PKNS. Untuk syarikat PKNS. Masa tu masa PKPB. Syarat kan. Dia kata, Ustaz kalau nak beli rumah ni time Ustaz. Rumah tengah murah ni Ustaz. Ya ke berapa? Baru 1.2, 1.3. Kau hilang akal kan cakap dengan aku jam 2. Sebab dia bandingkan selama ni harga 7-8 juta. Tiba-tiba 1.2 murah. Ada orang garu kepala. Pening kepala lah. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang ni. Jujur cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10. Dia rasa susah sangat. Ada seorang datuk tu. Dekat Kajang. Baik tu ni. Dia tak sombong pun tapi dia bual dengan saya. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz rasa kupuk ni sedap. Saya makan kupuk ni. Oh, sedap lah. Datuk sedap. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang tu? Kalau kita kupuk tu sedap, kita beli banyak bagi semua rasa kan. Ni sampai kau beli kilang tu kasar sangat cerita ni. Cakap tu. Bayang tu. Tapi dia bukan belagak pun saya. Beli kilang. Itulah dia orang kaya. Sebab jadi orang kaya ni tak selesai. Sebab pada kita kadang tu sebab kita rasa kan. Macam sekarang kan. Contoh tiba-tiba tau. Contoh. Bukan betul-betul. Contoh. Cuba Tuan Azlan kita pergi ke depan. Dia kata saya happy sangat Samsul Debat datang hari ni. Dan saya maklumkan kepada semua yang hadir pada hari ni. Yang hadir saja. Yang duduk di dalam ini. Kita umumkan sebelum jam 5 petang. Kita akan bank in kan dalam setiap akaun masing-masing. Sebanyak RM500,000 setiap seorang. Saya nak tanya, banyak tak? Banyak tak? Banyak kat kita. Silap-silap adanya. Tuan, saya ingat saya nak resign lah. Dah dapat RM500,000 nak resign. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab pada kita RM500,000 tu banyak. Tapi pada orang kat luar sana RM500,000 ni tak ada apa-apa. Baru sampai terminal air. Dia rasa RM500,000 tu tak ada apa-apa. Ada seorang tu dia kata, saya beli Jaguar ni Ustaz. Datuk Seri yang tadi tu lah. Saya beli Jaguar ni daripada kawan Ustaz. Dia dah tak larat dah beli. Saya pun malah nak buat hutang. Malah pening-pening beli cash senang Ustaz. Baru RM900,000. Makin dia bercerita, dah kau jangan cerita apa-apa dengan aku boleh tak pasal duit ni. Tapi dia baik, dia tak sombong. Itu sebabnya jangan kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Itu sebab kita geram ke bodoh tu. Kenapalah dia buat lelaki dia buat macam ni? Melur untuk Firdaus. Kan kita nak sangat melur kembali pada Firdaus dengan keadaan yang baik kan. Cakaplah, kenapa kau payah sangat nak cakap? Kita tengok drama macam tu kan. Sebab kita nakkan kebahagiaan tu. Marah kita tak bahagia. Macam-macam lagi lah. Bisik-bisik gelora. Jad dengan Rumi. Aduh. Kita tengok macam mana Haifa. Allah siannya Haifa. Ya Allah. Risik pada hati. Kan, kesian. Kenapa lelaki dia tak boleh terima dia balik kan? Kan baik kan pengorbanan kan, betul tak? You all pun nampak pengorbanan tu dah diberikan, kenapa tak kau get together balik kan, betul tak kan? Sebab bukan main kita tengok drama. Cuba kalau diri sendiri tengok kan, betul tak? Saya tak tengok, saya tahu tajuk je kan, yang tu pun orang share dalam TikTok, tak tahu pun. Tapi betul, semua orang nakkan kebahagiaan. Dan seterusnya, nak tengok pada apa dapat kemerdekaan ni? Tengok dari segi tangan kita. Tangan kita banyak bantu orang. Banyak bagi manfaat pada orang. Tolong menolong. Kita jangan ingat, ada orang tanya saya lah, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? La ilaha illallah, ayah tu soalan. Saya kata bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Kenapa pula? Sebab kita selalu ingat rezeki ni sama macam mana kita nak. Salah. Ada 10 benda yang kita nak, Tuhan nak bagi 7, kita sibuk bising 3 yang kita tak dapat. Janganlah. Kita sibuk 3. Kenapa aku tak dapat ni, kenapa aku tak? Kita mungkin tak dapat anugerah khidmat cemerlang, tapi kita dapat suami yang romantik. Balik rumah, sayang abang ni kenapa? Kenapa lah bang? Sayang kan?
Kita mungkin tak dapat anugerah milik cemerlang, tapi kita dapat isteri yang pandai masak. Tahu je selera kita. Pagi telur masak kicap, tengah hari telur dadah, malam telur hancur. Telur. Naik hanyir mulut minit suami tu. Contohlah kan. Dia tahu isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, gila. Macam mana duit tu? Kan? Ataupun dapat anak-anak berjaya. Contohlah kan. Macam. Nanti kejap lagi saya sharekan 7 tanda keberkatan rezeki. Okay? Jadi mak dia kata kita jangan sibuk nak kerja kaya, tak usah. Kan, tangan kita bantu je orang. Ikhlas ni kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, tapi ganjaran pada Allah. Jadi kita takkan kecewa lah kalau tak dapat sesuatu habuan dunia, kita takkan kecewa. Seterusnya terletak pada langkah kaki kita. Kemerdekaan ni langkah kaki ke tempat yang baik-baik. Contoh datang majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Okey, ni majlis ilmu namanya. Okey. Dan begitu juga yang ketujuh adalah dilihat pada kemerdekaan itu adalah dengan kita terus taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah kemerdekaan yang sebenar. Rezeki, saya kata 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertamanya adalah apabila rezeki yang kita dapat kita rasakan cukup. Kan kata dia, manusia paling kaya adalah manusia yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, rumah, kereta besar ke apa tak, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi dengan orang. Tapi orang yang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Tu masalah dia. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki bila rumah rasa bahagia. Tentram. Bukan tak ada perselisihan faham, itu biasa. Tapi selesai. Balik suami menyanyi-nyanyi. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia rumah tangga tu. Kan? Bahagia. Happy. Setiap kali suami balik, tak pernah tak buat kuih. Sayang, hari ni mau balik kuih. Kuih apa bang hari ni? Hari ni kuih apa pula? Hari ni kuih couple. Kuih couple? Tahu kuih couple? Kuih cakui. Kan couple tu couple. Kuih cakui. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya adalah apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Belajar pun bagus. Kalau dia buat kemahiran pun dia pandai. Tak kisahlah dalam bidang dia lah masing-masing. Kadang-kadang dia tak bagus akademik, tapi dia kemahiran bagus. Dia tengok pun dia tahu aircon tu on ke tidak. Tu tak payah belajar kalau nak tahu. Dia tengok dia tahu enjin belum start lagi kereta ni. Memang kan. Tak, dia tengok dia tahu ni masalah apa. Ni rasa mesti temperature ni masalah ni. Mesti dia punya kompresor. Dia tahu. Sebab dia berjaya dalam bidang ni. Kemudian, bila kita di suasana tempat kerja dan kejiranan kita, masyarakat kita senang dengan orang, orang pun senang dengan kita. Seterusnya kita mudah melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang keenam adalah apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Ini tak termasuk tin Shopee. Itu tak termasuk tau, tak termasuk. Itu kau yang order. Jangan salah faham. Dan yang ketujuh, apabila doa kita seringkali mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu tanda keberkatan rezeki. Maka hijrah satu kemerdekaan seandainya kita berjaya mengubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Ingat pesan saya, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Hidup dalam dunia ni sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat hidup. Dunia akhirat selamat. Saya ulang balik. Sabar, syukur, tawakal, serah pada Allah maksudnya. Redha, ikhlas. Selamatlah hidup dunia akhirat. Tu je. Macam hari ni saya camah. Saya pun tak tahu bayar berapa. Saya ikhlas je. Air pun tunggu bagi signal pun dapat. Kan contoh kan. Tapi betul. Kita terima je. Kalau tak saya pernah tuan, betul. Saya pernah
Ada tempat tu dia bayar 300. Saya paling tak boleh lupa tu dekat Benta, Lipis. Dia nak bayar 300. Terangkat kening tu. 10 sekolah combine nak buat motivasi UPSR. 10 sekolah. Dia cakap dengan PA saya dia nak bayar 300. Terangkat kening PA saya. 10 sekolah tapi bayar 300. Bukannya satu sekolah 300. Semua-semua tu 300. Jauh tu Seremban pergi Lipis tu. Benta tu. Tapi saya kata, saya tak suka batal program. Cuba kau tanya. Cakap, ada tak tempat-tempat lain lagi nak buat sekali kan? Ada satu surau pun nak bayar lebih kurang sama 300. Satu tempat lagi bayar 400. Okey lah tu. Saya kata, janji dulu 3 tempat. Sempat dah saya singgah Patin Steam Azmi tu. Sedap. Ngeletek-ngeletek nyawa. Sedap baikkan Patin tu. Sedap betul. Ya. Rupa-rupanya Tuhan tunjuk kat saya bila sampai dekat sekolah tu, yang bayar 300 tadi tu, rupa-rupanya calon-calon UPSR 10 sekolah kan. Setiap satu sekolah tu calon UPSR dia, sekolah ni seorang. Sekolah ni 2 orang. 10 sekolah tu tak sampai pun 25 orang. Nak menunjuk kat dia ni SKM, sekolah kekurangan murid. Bayangkan. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit dah bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak tadi, macam mana kecewa dia. Tu lah dia. Tak apalah dia bayar sikit, orang lain bayar banyak kan. Yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Ni kan belajar redha, betul redha, belajar ikhlas, betul orang ni saya simbol dia kan. Tu sebabnya saya heran bila saya pergi ceramah kat banyak tempat, ada penceramah ni kadang kesian saya tengok orang cerita kat saya kan, penceramah ni minta tak ada 5,000 tak datang, 3,500 tak boleh kurang, siap ayat tak boleh kurang. La ilaha illallah, saya kata tergamak dia cakap macam tu. Dia kata kau meniaga ke apa, ilmu ni Allah bagi pinjam, so share, bukan kau punya. Tu je kan. Mudah-mudahan Samsul Debat dah mati, besok ada orang ingat dulu arwah ni dulu masa ceramah kat tempat kita, ya Allah apa, aku sampai berlari keluar terkencing, tak tahan. Kan? Ada saya ceramah dekat ni Mak Tak Polis Ceras, berlari kat tu parah nak kencing tu terus terkekepit keluarnya, mojo tak terabur kan. Orang ingat yang baik-baik kan, doa yang baik-baik macam itulah kan. Jadi hidup kita ni simple je. Tentang isu rasuah, integriti apa semua, saya yakin depan saya ni tak ada, saya yakin tak ada. Sebab ni bukan isu jabatan, dia bukan isu, dia isu individu. Dia isu individu, tu je. Kerja cari kebahagiaan yang sebenar, itulah dia. Kemerdekaan yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Hidup kita ni antara B dan D, birth and death. Hidup kita antara B dan D, birth and death. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah tu. Apa dia? C. Apa kau belajar kat mana? Apalah S pula? La ilah. Kan? B dan D, tengah-tengah tu ada C, iaitu kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. InsyaAllah kalau hidup cara yang baik, baiklah pengakhirannya insyaAllah. Ya? Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai itu payah melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Sedar tak kita cakap dah 2 jam? Tak sedar kan? Memanglah kau duduk sedapnya, kau tak tahu berdiri ni. Yalah, betul lah. Terima kasih banyak. Saya dah biasa. Okey. Tak apa pun, sesuaikan diri kita dengan keadaan. Sesuaikan diri kita dengan keadaan. Bawa diri betul-betul. Ikut, ingat Tuhan. Pergi mana-mana, bawa diri ingat Tuhan. Sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap pula mengaum. Kau ingat Allah, kau ingat rimau tu tak kena kata apa? Mau memang hilang kepala kau.